Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifullah bin Ruslan, nombor metrik 1213290. InsyaAllah saya bersama rakan-rakan saya akan menerangkan tentang kitab Bidayatul Habib fi Targhib wa Tarhib. Kitab Bidayatul Habib fi Targhib wa Tarhib adalah manuskrip lama yang merupakan kitab hadis yang pertama yang ada di Nusantara, yang dikarang oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang merupakan ulama Aceh pada zamannya, iaitu pada abad yang ke-7. Kitab hadis ini adalah mengumpulkan sebanyak 831 hadis yang merangkumi 53 bab, yang di dalamnya memuatkan hadis-hadis tentang anjuran berbuat kebaikan, iaitu targhib, dan ancaman kepada mereka yang berbuat maksiat, iaitu tarhib. Kitab ini ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri pada zamannya untuk menjadi pedoman masyarakat Aceh ataupun Indonesia, yang mana mereka ini hidup dengan rutin yang tidak mengikut syariat Islam. Diawali kitab ini dengan bab niat sebagai bab yang pertama, dengan mengambil istifadah mengikut kitab hadis 40 yang dikenali sebagai Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang meletakkan bab pertama di dalam kitab itu adalah bab niat. Ini menggambarkan niat merupakan sesuatu permulaan untuk kita melakukan sesuatu ibadah. Dapat kita fahami bahawa sesiapa yang niatnya kerana dunia, maka dia akan mendapat dunia. Tetapi jika niatnya kerana Allah Ta'ala, maka dia akan mendapat ganjaran pahala. Seterusnya, antara bab yang juga disebutkan di dalam kitab ini ialah bab solat. Solat juga adalah merupakan sesuatu yang penting kepada umat Nabi Muhammad. Ini kerana solat telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab itulah umat Islam tidak boleh memandang remeh akan kefarduan solat. Islam juga menegaskan dan menekankan untuk mendidik anak seawal usia 7 tahun untuk solat. Ini juga ada menyebut tentang bab memberi zakat dan ancaman kepada mereka yang meninggalkannya, dan juga menyebut tentang bab sedekah. Zakat adalah kefarduan yang ditentukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad bagi mereka yang telah mencapai syarat-syaratnya. Allah menegaskan di dalam kitab ini, bagi sesiapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka ancaman pedih kepada mereka. Zakat juga dapat membersihkan harta-harta kita, dan sedekah dapat mengobati sakit-sakit kita. Dan juga di dalam kitab ini disebutkan sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Ar-Rahman. Disebutkan juga di dalam kitab ini adalah kelebihan menyambut dan menerima tetamu, yang mana ia merupakan adab yang mulia di dalam Islam. Dikisahkan di dalam kitab ini tentang para sahabat yang amat menyanjungi dan menerima dengan hati yang terbuka tetamu-tetamu yang datang ke rumahnya dengan hati yang terbuka. Yang mana ketika tetamu masuk ke dalam suatu kaum ataupun suatu rumah, masuknya dengan rezeki, dan ketika keluarnya dengan diampunkan segala dosa, yakni dosa ahli rumah itu. Dan Rasulullah mengkhabarkan juga dalam hadisnya yang di dalam kitab ini, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetamu-tetamunya. Maka sahabat mengambil cakna dengan hadis ini dengan mengambil peluang untuk menyambut dan menerima tetamu dengan hati yang terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Haziq bin Fauzi, nombor metrik 1213289. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan tentang 4 tajuk, dan yang pertama adalah tentang tajuk puasa. Bab fi targhib as-shaum wa tarhib ala tarkihi, yakni bab pada menyatakan menggemari puasa dan menakut atas meninggalkan puasa. Yakni barang siapa yang hadir daripada bulan Ramadan, maka hendaklah ia puasa. Yakni maksudnya ialah berpuasa dengan melihat dan berbuka dengan melihat. Jika tidak nampak, maka wajib menyempurnakan 30 hari Sya'ban, kemudian berpuasa. Dan bulan Ramadan hendaklah disempurnakan 30 hari. Maka jika mereka melihat anak bulan pada malam ke-30 Ramadan, mereka akan berpuasa selama 29. Tetapi jika mereka tidak melihat anak bulan, mereka akan sempurnakan Sya'ban 30 hari. Dan Ramadan 30 hari. Pada suatu riwayat Bukhari, jika tidak nampak anak bulan, maka berpuasalah kamu selama 30 hari.
5 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah mengumpat. Yang kedua, mengadu-ngadu. Yang ketiga, mendusta. Dan yang keempat, mencium perempuan dengan syahwat. Serta yang kelima adalah bersumpah dengan dusta. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan berhati-hati daripada berdusta dan mengumpat. Sama ada dia berumur 60 tahun atau lebih muda atau lebih. Berdusta itu diharamkan dan hendaklah dia juga berwaspada daripada mengumpat. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka disama dengan 6 hari di bulan Syawal, maka diibaratkan seperti berpuasa setahun. Yang artinya pahalanya seperti pahala fardu kerana tiap-tiap kebajikan itu 10 pahalanya. Bab yang kedua adalah bab mengenai haji dan umrah. Bab yang pada menyatakan menggemari naik haji dan umrah ke Baitul Haram dan peringatan atas yang meninggalkan atas keduanya. Bahawa wajib atas semua mukmin naik haji ke Baitullah jika ia mampu. Yakni ditanyai orang akan Rasulullah SAW, apa yang terafdal daripada segala amal. Maka sabdanya membawa iman akan Allah pesuruhnya. Maka ditanya ianya pula. Kemudian dari itu apa yang terafdal? Maka sabdanya adalah perang fi sabilillah. Maka ditanya ianya pula apa yang terafdal? Maka sabdanya haji yang diterima Allah Ta'ala. Jika seseorang itu mengerjakan haji dan menjauhi apa yang Allah melarang, apa yang Allah larang daripada perkara maksiat, iaitu menentang ketaatan, dia tidak meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepadanya dan dia juga melakukan apa yang Allah perintahkan. Jika seseorang itu mengerjakan haji dan tidak melakukan maksiat atau keji, maka dia keluar daripada dosa-dosa yang bersih itu. Sebagaimana seseorang itu keluar dari perut ibunya, maka tidak ada dosa ke atasnya. Demikian pula orang yang jika dia mengerjakan haji dengan syarat ini, maka bersihlah dia dari dosa-dosanya. Bab yang ketiga ialah tentang fadilat masjid. Bab yang pada menyatakan fadilat masjid dan mendiri sama ada membina manusia atau membina bangunan untuk masjid. Dan membina sujud adalah yang paling utama membina manusia. Dan membina nilai akhlak dalam dirinya. Begitulah seni bina masjid, iaitu untuk kerap mengunjunginya, untuk pengunjungnya yang tinggal di dalamnya. Jadi siapa yang akan mengekalkannya? Manakala iman ialah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, hari kiamat dan qada dan qadar. Baik dan buruknya seseorang itu berdasarkan apa yang telah dikerjakan dan sah imannya. Tajuk keempat adalah tentang membaca Al-Quran. Bab yang pada menyatakan menggemari membaca Al-Quran dan barang yang ta'alluq dengan dia dan menakut akan meninggalkan dia. Membaca Al-Quran itu bukan dikira selepas membaca keseluruhan ayat atau surah, tetapi setiap huruf itu ganjarannya 10 pahala. Abdullah bin Mas'ud menyatakan Rasulullah SAW bersabda, bermaksud, sesiapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia melakukan satu kebajikan. Dan satu kebajikan itu dilipat gandakan 10 kali. Bagi mereka yang masih kurang lancar atau bacaan sering kali tersangkut-sangkut, jangan bimbang untuk teruskan membaca Al-Quran. Kerana Nabi SAW memberi motivasi dengan menyatakan golongan itu akan mendapat 2 kali pahala berbanding dengan orang yang lancar. Adapun Aisyah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, bermaksud orang yang membaca Al-Quran dan menjaganya, iaitu membacanya dengan betul dan mengamalkannya, akan bersama malaikat yang mulia. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan bersungguh-sungguh dan mengalami kesulitan, dia akan mendapat 2 pahala. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Aiman Suhaili bin Muhammad Ali Mengangkan nombor menteri 111567 akan mengambil tugasan daripada manuskrip ini daripada muka surat 21 hingga 30. Amalan yang diceritakan daripada manuskrip ini daripada muka surat 21 hingga 30 ialah ganjaran daripada bersyukur. Syukur ini adalah satu kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala akan hamba-Nya, mendapat segala nikmat yang di dunia ini. Syukur ini adalah setinggi-tinggi, bahkan lebih tinggi daripada sabar dan syukur dan khauf dan lainnya. Orang yang memiliki rasa bersyukur ini adalah orang yang tidak pernah rasa bersyukur. Malah golongan ini akan ditanya oleh Allah SWT di akhirat nanti. Golongan yang sentiasa rasa bersyukur, apa yang dimiliki dan dituntut oleh Allah SWT telah berjanji akan mendapat ganjaran yang setimpal dengannya. Baik. Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan kerana setiap perkara itu baik, namun tidak akan demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Seterusnya, amalan yang dinyatakan dalam manuskrip ini kedua ialah menjaga hubungan ahli keluarga dan taat kepada ibu bapa.
menjaga hubungan sesama ahli keluarga dan sentiasa taat ke ibu bapa dengan cara yang terbaik adalah menjaga hubungan silaturahim. Ia sangat penting kerana menunjukkan sikap kita yang sebenar. Melalui hubungan dengan keluarga sahaja, orang lain ataupun masyarakat luar boleh menilai kita yang bagaimana dalam menguruskan sesuatu perkara. Banyak ganjaran atau betapa pentingnya menjaga hubungan sesama keluarga yang ditulis dalam manuskrip ini berpandukan Quran dan Sunnah. Antaranya membuktikan ketaatan kita terhadap Allah SWT silaturahim. Kedua, dengan menjaga hubungan sesama akan dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Mendapat syurga malah disayangi oleh Allah dan Rasul serta disanjung oleh masyarakat. Di samping itu, amalan yang wajib perlu dijaga dengan sekemat-kematnya ialah taat kepada ibu bapa. Mentaati keduanya adalah perkara yang paling aula dalam kehidupan. Mentaati kedua ibu bapa adalah satu perkara yang sentiasa diingatkan oleh Allah SWT dan Rasulnya supaya kita sentiasa taat kedua ibu bapa. Di dalam agama Islam, ibu bapa diletakkan di tempat yang paling tinggi kerana keduanya sangat mulia. Allah menyarankan seluruh umat Islam ini agar berbakti kepada ibu bapa supaya di akhirat kelak nanti mendapat balasan syurga dan didiami bersama keduanya. Seterusnya, perbincangan daripada kitab amalan ini adalah ganjaran bagi siapa yang bersabar dan redha. Sabar ini adalah satu keadaan yang dihadapi oleh seluruh umat yang bertapak di muka bumi ini. Sabar ini juga menahan diri daripada perkara yang negatif seperti kesulitan, kesedihan atau dengan kata lain menahan diri daripada perkara yang tidak disukai. Seperti yang kita tahu, sabar ini menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, berkeluh. Melatih diri agar selalu melakukan ketaatan dan membentengi diri untuk tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Contohnya, seseorang hamba ditimpa bala, lalu dia bersabar dengan bala yang dihadapinya. Lalu, daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala melipat kali gandakan pahalanya kerana ia bersabar. Yang Maha Esa itu sentiasa bersama dengan orang yang bersabar. Subhanahu Wa Taala berfirman, tidak ada balasan yang sesuai di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku mencabut nyawa orang yang dicintai di dunia, kemudian ia rela dan bersabar, kecuali syurga. Di samping itu, amalan yang kita membincangkan daripada kitab ini adalah redha. Redha ini adalah menerima dengan hati yang terbuka. Lalu ia meyakini bahawa yang terjadi itu atas kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai hikmah tersendiri. Fasal seterusnya menyatakan terhadap balasan ataupun terhadap golongan yang meminum arak. Seperti yang kita sudah mengetahui, arak ini adalah satu minuman yang boleh memabukkan seseorang sehingga boleh melakukan perkara mazmumah. Tambahan pula, terdapat menyatakan larangan minum arak serta menjelaskan bahawa arak ini adalah kunci bagi segala kejahatan. Sesungguhnya pengambilan arak ini adalah satu hukumnya adalah haram dan berdosa besar. Serta perkara yang membawa kepada memabukkan juga dikira haram. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fakrul Haikal bin Manhasim. Nombor matrik 1211562. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan kandungan yang terdapat dalam manuskrip yang dikaji daripada muka surat 31 hingga muka surat 40. InsyaAllah. Yang pertama, balasan bagi pemakan riba. Pemakan riba ini tidak tenteram jiwanya seperti kerasukan oleh syaitan. Seterusnya, akan muncul satu zaman di mana semua orang menganggap riba ini perkara yang biasa. Walaupun ada yang tidak melakukannya, namun mereka pasti terkena tempias daripada perkara tersebut. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pembayarnya serta orang yang terlibat dengan urusan riba tersebut. Rasulullah SAW memberi perumpamaan bagi dosa pemakan riba adalah seperti 30 kali penzinaan untuk sekali pemakan riba. Di samping itu, Nabi juga bersabda bahawa dosa riba mempunyai 73 darjat dan darjat yang paling bawah sekali diberikan perumpamaan seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya. Ketika peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi melihat satu kaum yang perutnya seperti rumah ular bila dilihat dari luar. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, siapakah mereka ini? Lalu Jibril menjawab, mereka inilah golongan pemakan riba. Masya Allah. Akhir sekali Rasulullah SAW menegaskan tentang jual beli yang perlu sama kepada kuantitinya dan sama jenisnya supaya tidak berlaku riba. Seterusnya, balasan bagi berkata dusta, sumpah dusta dan munafik. Rasulullah SAW bersabda, untuk mengenali orang munafik ada 3 ciri. Ciri yang pertama, apabila ia bercakap, ia berbohong. Apabila ia berjanji, ia mengingkarinya. Apabila ia diberi amanah, ia mengkhianatinya. Seterusnya, setiap mukmin itu tercatat sifat-sifatnya, kecuali ia tidak tercatat sifat khianat dan dusta. Ia sentiasa berwaspadalah dengan perkara-perkara dusta kerana ia mengurangkan keimanan seseorang.
ia mengurangkan keimanan seseorang kepada Allah Ta'ala. Seseorang yang berkata dusta tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menghina dirinya sendiri. Selain itu, Rasulullah SAW menegaskan bahawa balasan bagi para pendusta ialah disediakan tempatnya di dalam neraka. Akhir sekali dalam bab ini, sungguhnya orang-orang yang menjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak memperoleh kebahagiaan di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan perhatikan mereka dan tidak akan menyucikan mereka. Bahkan, Allah bagi mereka azab yang pedih. Seterusnya, bab balasan bagi mencuri, khianat dan menganiaya harta anak yatim. Orang lelaki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai sesaan daripada Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Seseorang tidak akan mencuri jika ada iman dalam dirinya. Seterusnya, ada jumlah tertentu sahaja yang boleh memotong tangan si pencuri ini. Hukuman berlaku apabila ia mencuri seperempat dinar dan lebih. Selain itu, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengkhianatinya. Allah menegaskan supaya sampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dua golongan yang lemah disebut oleh Rasulullah yang sangat diambil berat oleh Islam. Dua golongan ini ialah anak yatim dan perempuan. Barang siapa menafkahkan anak yatim untuknya atau orang lain, aku dan dia seperti dua orang ini di syurga, dan ia mengisyaratkan jari telunjuk dan tengahnya. Akhir sekali Rasulullah SAW menceritakan pada malam Isra Mi'raj baginda melihat satu kaum yang memasukkan api ke dalam mulut mereka dan keluar melalui belakang. Lalu baginda bertanya, siapakah mereka ini? Maka Jibril menjawab, mereka inilah golongan yang memakan harta anak yatim secara zalim. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Muzammil, kau pula lah. Oh, okey. Jadi sekarang di bahagian saya akan menerangkan apa yang terdapat di dalam muka surat 41 hingga 50, yang mana bahagian ini menerangkan tentang penyakit-penyakit hati. Antara yang dibincangkan dalam bahagian ini 41 hingga 50, iaitu yang pertama at-takabbur wal ujub, yakni membesarkan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Yang keduanya adalah ar-riya, yakni melakukan sesuatu amalan itu hanya kerana dunia, atau senang cerita kita mengharapkan balasan selain daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya adalah al-hasad wal hiqd, yang mana ia bermaksud dengki dan dendam. Punya teruk kat Malaysia, dengki pemakai, hasad pemakai, gabung hasad dengki jadinya. Tak ada masalah lah yang itu. Kemudian al-ghibah wan namimah, mengumpat dan mengadu domba. Mengumpat, kita tahu macam mana. Mengadu domba ni senang cerita mengungkit apa kebaikan yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir sekali adalah al-zalim, iaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi segala sifat-sifat ini mempunyai kesan-kesannya tersendiri, dan secara umumnya kesan daripada semua penyakit hati ini boleh menghalang kita daripada menerima hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata lain, Allah menutup pintu hidayah buat kita, kemudian mematikan hati kita, menghapuskan segala amalan kebaikan kita, dan macam-macam lagi. Dan yang paling panjang dibincangkan di dalam 41 hingga 50 ini adalah berlaku zalim, kerana ini adalah sebesar-besar penyakit hati. Merasakan sesuatu itu sesuatu keburukan itu patut dikenakan kepada orang lain, sedangkan itu tidak patut diletakkan kepada orang tersebut. Contohnya, orang yang lemah kita tindas setindas-tindasnya, orang yang kaya kita layan semewah-mewahnya, sedangkan mereka melakukan banyak juga kesalahan dari macam orang yang lemah tadi. Nampak tak check and balance dekat situ? Ataupun dalam erti kata lain, kita kata contoh si A dengan si B, mereka sama tempat kerja. Si B ni banyak lakukan kerja, termasuk bahagian si A ni, sebab si A ni kiranya pemalas, tapi pujian yang diberikan adalah kepada A. Mereka menganggap bahawa A yang telah buat kerja, B tak buat apa-apa. Bila dijelaskan tidak mahu menerima. Jadi itu antara sifat-sifat orang yang zalim juga. Begitu juga saudara-saudara kita di Palestin, yang mana kezaliman
diaplikasikan dalam hidup mereka kerana mereka ini adalah lemah dan tidak mempunyai apa-apa. Ya, malah keamanan hanya untuk orang-orang yang senang dan kaya seperti Yahudi laknatullah. Begitulah lebih kurang. Jadi dalam bahagian ini juga diamanahkan kepada kita untuk menjauhi segala penyakit-penyakit hati ini dengan amalan-amalan yang telah dianjurkan di muka surat sebelumnya, supaya kita menjadi hamba-Nya yang beriman dan bertakwa. Jadi antara pengajaran kita boleh ambil daripada manuskrip yang kami kaji adalah yang pertama, segala amalan itu bergantung kepada niatnya. Ini yang paling ditekankan oleh mana-mana ulama, hatta ulama zaman moden sekarang. Tanpa niat kita tidak akan mampu untuk melakukan apa-apa, dan disebabkan niat juga kebiasaannya kita terjerumus di dalam lubang-lubang kebinasaan. Itu sebab kebanyakan kitab dimulakan dengan bab ini, bab niat. Kerana niat adalah induk segala amalan. Yang kedua, lakukan Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Allah suruh kita salat 5 kali sehari. Salatlah kita. Nabi suruh salat, ikut dia. Maka salatlah ikut cara baginda Nabi SAW. Allah suruh kita meninggalkan riba. Tinggalkan riba. Kerana riba ini mencacatkan hubungan kita sesama manusia. Allah menyuruh kita memuliakan anak yatim, maka muliakanlah mereka semulia-mulianya. Takut azab Allah pula menimpa kita jikalau kita mencela dan membuat keji kepadanya. Yang ketiga, elakkanlah daripada terkena penyakit-penyakit hati, kerana ia adalah bala segala bala. Antara balanya, tutup pintu hidayah. Susah nak jadi baik. Amalan kebaikan dihapus. Yang paling kita takut adalah tidak dapat masuk ke dalam syurga Allah, malah bau pun kita tak dapat. Jadi secara kesimpulannya, kitab ini mengajarkan kita supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila kita dekat dengan Dia, rahmat Dia akan melimpah kepada kita, dan disebabkan rahmat itulah kunci kita ke syurga. Sebuah hadis telah menyatakan bahawa tidak sesiapa yang buat amalan baik itu dengan banyak tidak semestinya masuk syurga, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Itu yang kitab ni mengajar kita. Tanpa rahmat kita tak akan masuk syurga walaupun amalan kita setinggi gunung. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Mudah-mudahan dapat manfaat daripada kajian kami ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.